Pengaruh ulama ialah akidah dan tauhid. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Islam Asia Tenggara menganuti agama Hindu, Buddha dan animisme. Perubahan dalam sistem pemerintahan selepas kedatangan Islam ialah institusi kesultanan yang berasaskan dari institusi beraja atau konsep dewa raja kepada institusi kesultanan yang diambil dari gelaran Sultan Kerajaan Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah. Raja-raja Melaka menggunakan gelaran Khalifatul Mukminin dan Zilullah fil Alam. Sebenarnya singgahsana ini merupakan satu simbol pentadbiran ya, setelah kedatangan Islam ke Asia Tenggara, terutamanya di Tanah Melayu. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini telah berubah sama sekali ya, setelah kedatangan Islam. Right? So dari segi politiknya, gelaran raja telah dibertukar kepada sultan. Itu yang pertama sekali, right? Yang kedua, nasab keturunan. Nasab keturunan raja berdasarkan kepada tokoh-tokoh Islam yang gah, yang terkenal. Okay, contohnya Iskandar Zulkarnain. Untuk menunjukkan bahawa betapa tingginya darjat sultan itu. Okay. Yang ketiganya, munculnya institusi kesultanan. Seperti inilah ya. Institusi kesultanan yang diwarisi dari zaman berzaman. Sistem pemerintahan berperanan kepada mufti sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama dan pentadbiran. Jawatan pegawai agama diwujudkan seperti kadi, khatib, bilal, pemungut zakat, penyelia baitul mal dan penjaga harta wakaf. Islam menjadi agama resmi bagi kerajaan Melaka, Aceh dan Brunei. Nama Islam diperkenalkan seperti Aceh Darussalam, Sultan Mahmud Shah, bermaksud Sultan terpuji. Contohnya penggunaan warna kuning ini ya, merupakan salah satu daripada daulat yang lain daripada rakyat. Konsep daulat juga merupakan salah satu cara bagaimana kedudukan seseorang raja itu dikukuhkan. Dan ini sebenarnya sebagai satu hubungan untuk mengukuhkan antara raja dengan rakyat. Sebelum pengaruh British di Tanah Melayu, undang-undang dalam kerajaan Melayu diasaskan oleh undang-undang Islam dan adat Melayu. Boleh tak cikgu jelaskan sikit? Sebelum kedatangan Islam, kawasan di Asia Tenggara terutamanya di Tanah Melayu contohnya telah mengamalkan dua jenis undang-undang. Okay? Yang pertama kita digelar sebagai undang-undang bertulis dan yang kedua undang-undang tidak bertulis. Sistem perundangan pula diperkenalkan undang-undang syariah di samping undang-undang adat dipelihara. Undang-undang syariah yang terkenal ialah Hukum Kanun Melaka dan Kanun Mahkota Alam di Aceh. Kemudian undang-undang Pahang, undang-undang 99 Perak ya, itu dinamakan sebagai undang-undang yang bertulis, yang ditulis. Itu maksudnya, right. Yang lebih lama sikit undang-undang adat, iaitu undang-undang yang tidak bertulis. Kesan daripada pengaruh Islam di rumpun Melayu, maka lahirlah pepatah yang mengatakan agama dijunjung, adat dikandung. Inilah menjadi rujukan utama jati diri orang Melayu. Undang-undang adat ni kita ada dua, iaitu undang-undang adat adat Temenggong dan juga adat Pepatih. Okay? Adat Temenggong adalah adat yang digunakan di semua negeri di Tanah Melayu kecuali Negeri Sembilan. Manakala adat Pepatih itu diamalkan hanya di Negeri Sembilan sahaja. Sayang salam je sambah, sambah lalu salam kembali. Disusun jari nan 10, ditakuakan kepala nan 1, sambah ketujuh ke Marapulai. Kambanglah bungo di bukit tinggi, malati kambang di hari patang. Siriah galak pinang menari, menjamu Marapulai nan baru datang. Perkembangan agama Islam melalui sistem pendidikan adalah melalui kaedah pendidikan pondok atau dayah, pesantren, istana, madrasah dan surau. Pendidikan Islam secara formal berkembang pesat di Aceh, Patani dan Jawa. Di Perlak, terdapat dayah yang terkenal iaitu dayah Bukit Cebrek yang dibina pada abad ke-9. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, pendidikan agama Islam formal diadakan di istana, rumah ulama
surau dan madrasah. Istana, tempat pengajian golongan bangsawan. Aceh digelar Serambi Mekah kerana kepesatan perkembangan pendidikan agama Islam. Golongan wanita turut mendapat peluang pendidikan dan menjawat jawatan semasa pemerintahan Kerajaan Aceh. Terdapat undang-undang yang melindungi wanita, isteri, anak dan ibu tunggal. Pengaruh Islam terhadap bahasa dan kesusasteraan dapat ditandai dengan penggunaan tulisan Jawi menggantikan tulisan Jawa kuno, rencong dan kawi. Jadi umumnya peringkat awal pada abad yang ke-12 dan hebat sekali zaman Kesultanan Melayu Melaka, manuskrip Melayu menjadi dominan dan menjadi kekuatan bahasa Melayu di rumpun Melayu. Sehingga siapa yang nak berdagang, siapa yang nak berniaga dan siapa-siapa ada cita-cita nak menaklukki Melaka kena menguasai bahasa Melayu. Bahasa Melayu tulisan Jawi. Lahirnya sastrawan tempatan seperti Tun Sri Lanang, Syamsuddin Al-Sumaterani dan Abdul Rauf Singkel. Itu semua kita dapati pengaruh Islam sudah meresap dalam alam persuratan Melayu. Sastra Melayu seperti syair, gurindam, nazam dan cerita rakyat turut terpengaruh dengan gaya dan tata bahasa Arab. Jadi kesenian adalah salah satu warisan orang Melayu. Jadi pengaruh Islam turut meresap di dalam kesenian Melayu. Pengaruh terhadap kesenian dapat dilihat dengan jelas pada seni bina, seni ukir dan seni khat. Seni khat digunakan pada ukiran pada batu nisan, ukiran kayu dan hulu keris. Seni khat tertua ialah tulisan pada batu bersurat Terengganu yang ditandai pada tahun 1303 Masihi. Pengaruh masjid Cina sangat mempengaruhi kepada masjid di rumpun Melayu, di alam Melayu. Masjid di Kampung Laut, 3 tingkat. Lepas tu Islam sebar di Jawa dan di Mindanao, 3 tingkat. Perubahan cara hidup akibat kedatangan Islam di Asia Tenggara. Unsur pemujaan terhadap semangat dari keramat mulai ditinggalkan. Mula memakai tudung kepala menutup aurat dan lelaki bersongkok. Sistem kelas dalam masyarakat diganti dengan konsep persaudaraan. Akhlak Islam menjadi panduan kehidupan harian. Semangat gotong royong dan hormat menghormati menjadi amalan. Ketara dalam seni gerak ni ialah tarian, iaitu tarian Zapin. Tarian Zapin tu datang daripada Timur Tengah. Dabus pula kita dapat tu ialah satu gerak tari juga, di mana kita tengok, kita lihat di mana ini pengaruh daripada Hasan Hussein. Agama Islam telah membawa perubahan dalam bidang ekonomi iaitu kewujudan institusi Baitul Mal di Aceh yang diperkenalkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Baitul Mal berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Sumbernya didapati dari sedekah dan zakat. Amalan riba mula dihakis dan fahaman terhadap hukum haram dalam kegiatan perdagangan. Apa-apa hasil yang kamu dapat daripada muamalah riba yang haram tadi, kita dapat untung besar daripada aktiviti haram dan sebagainya, tapi sebaliknya zakat yang kamu berikan itu ya semata-mata kerana Allah, itulah yang dapat menggandakan ataupun dapat memberi keuntungan besar kepada kamu. Penipuan dan penindasan dapat dikurangkan. Sifat berjimat cermat dan rajin berusaha diambil fahaman dan iktibar dari ajaran Islam, hadis dan Al-Quran.